Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita continue kepada uh, part yang kedua dalam chapter yang kedua, iaitu Fundamental of C++. So, dalam part ni kita akan tengoklah berkenaan dengan asas input command, output command, data type, comment punya keyword, dan juga also jenis variable, type of variable yang kita boleh gunakan di dalam C++ programming punya syntax lah. Okay, so seperti yang awak tahu, the structure of C++ program ni, programming structure ni, dia secara asasnya dia ni lah, awak ada integer main, ni kita panggil dia main function lah. So main function, so biasanya kalau dalam computer programming, bila awak run je dia punya program, dia automatically dia akan cari main function ni. So nanti bila awak dah tulis banyak program, dia akan ada banyak function lain. So maksudnya apa? Okay, awak akan ada main function, so ni dia punya code dia. Okay, so adalah dia punya syntax dalam ni. Kemudian ada lagi yang lain-lain punya function. Mungkin function add, function add, sama lah. Dalam ni dia adalah kod-kod dia. So mungkin function display, display. So ni yang saya masukkan dia sub function yang lain lah. So yang tu awak akan belajar juga nanti dalam chapter yang keempat. Cuma sekarang ni kita akan tengok kepada main function. So inilah dia function main lah. So every time kita run dia program, kita compile dia program dan kita run, komputer akan automatically pergi kepada main ni dahulu. So that's why kita panggil dia main function lah. So C++ contain a number of function. So banyak function lah, and global function. So biasanya setiap function tu dia akan fulfill dia punya own particular task lah. So global function biasanya main lah, main function, main function yang mana dia compulsory untuk dia run lah. So dia akan pergi ke situ, kita panggil dia main program. So dalam ni lah kita ada program kita, program statement kita, yang macam awak tadi tadi lah. So yang sebelum ni yang awak buat, yang dalam part yang pertama, dalam chapter kedua ni kita hanya cuba display, display message. Tetapi untuk yang part ni kita akan tambah lagi kompleksiti. Akan ada input, akan ada output, akan ada jenis-jenis data type. So itu yang kita akan belajar dalam part ni. Okay, so first, bila kita tulis program, okay, untuk program yang simple mungkin mudah untuk awak trace. Tapi kalau program tu panjang, kita perlu tulis supaya membantu kita nanti bila kita nak troubleshoot, kita nak modify ataupun orang lain nak continue kerja kita, mudah. So apa yang perlu ada adalah comment, message kepada program kita. So biasanya bila kita tulis coding kita kan, kita tulis command kita, di tepi bersebelahan dengan coding tu kita akan, bersebelahan dengan command tu kita akan letak message kita ataupun comment kita. Mungkin menyatakan part tu fungsi dia untuk apa, dan sebagainya lah. So biasa kita ada dua kaedah untuk kita tulis komen. Yang pertama, kita boleh guna double slash. So double slash ni biasanya untuk yang sebaris saja, ataupun kita boleh juga guna yang kedua, kita boleh guna slash star dan kemudian message kita kemudian ending dengan star slash. Okay, so ada perbezaan, ada dua ni. So ni yang pertama, ni yang kedua, type yang kedua untuk message atau comment. Untuk double slash ni biasanya kita kena buat every line, sebab dia double slash ni dia akan jadikan comment untuk baris per baris. So maknanya kalau kita ada comment lagi untuk second baris pun kita kena letak double slash. Manakala kalau untuk star slash star, lepas tu kita ending dengan star slash ni, kita boleh buat untuk banyak line. So maknanya bergantung pada situasi kita lah.
So biasanya komen ni compiler akan ignore, dia tak akan execute kita punya tu, dia tak akan so maknanya yang itu bukannya kita punya coding lah, kita punya code itu hanya sebagai information saja. Komputer tak akan execute dia. Okay, so itu yang first. So sebagai contoh lah, kalau katakan awak punya command awak untuk display cout bla 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 kan, lepas tu awak letak kat depan dia // apa jadi? Automatic benda tu akan jadi comment ataupun message, dan dia tak akan display pada dia punya command tu tak akan komputer tak akan execute lah. So kalau kata message tu awak letak hello world, tak akan keluar pada screen, dia tak akan keluar sebab dia ignore, komputer akan ignore benda tu. Okay, so tu yang first berkenaan dengan comment dan juga message. Yang kedua, apa ni, identifier. Identifier ni ataupun nama lain dia adalah variable lah, nama untuk variable, constant ataupun function. So biasanya ada function tu kita nak kena pilih nama dia kan, ataupun variable kita, contohlah untuk kita nak laksanakan tambah, so kita boleh letak add. So benda-benda tu semua dia ada syarat-syarat dia, ada dia punya requirement dia, kita tak boleh sembarang-sembarang letak. So kalau kita tengok kat sini, identifier ni dia sama ada untuk variable, untuk constant ataupun untuk function lah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula, dia consist a letter followed by any sequence of letter, digit ataupun underscore. Okay, so dia beritahu ni is color green in Turbo 11, tapi awak tak guna Turbo 11, so kita boleh ignore lah yang ni. So biasanya untuk apa ni, untuk identifier ni kita boleh guna ni lah, dia boleh guna letter, kemudian kita boleh guna ni lah, boleh diikuti dengan nombor ataupun underscore. Tetapi dia tak boleh guna special character, macam contoh star, hash, titik bertindih, tak boleh, kita tak boleh gunakan sebagai karakter dalam kita punya identifier. Okay, so ni contoh-contoh valid identifier lah. First name, age, Y2000, Y2K. So kalau contoh lah, saya letak satu age, satu lagi variable kita age, so komputer akan assume age ni dan age ni adalah yang berbeza. Sebab apa? Satu huruf kecil, satu huruf besar. So that's why dia sangat kritikal benda tu. Kita tak boleh, contohlah dalam program kita, yang first kita letak untuk laksanakan fungsi tambah, first kita letak, kita declare dia sebagai add. Kita guna add sama dengan mungkin x1 plus x2. Kemudian dekat bawah kita nak display dia, so display dia kita letak, kita guna add huruf kecil pula. Tak boleh, komputer tak boleh detect sebab dia assume tu benda yang berbeza, variable yang berbeza. So make sure every time, biasakan semuanya kena seragam. Okay, so invalid identifier yang mula dengan nombor tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh mulakan dengan nombor, kita kena mula dengan inilah apa ni, karakter ataupun huruf lah, letter. Identifier cannot have special character in them. Tak boleh ada. Sebagai contoh, ni sama dengan tak boleh, tolak pun tak boleh. Kemudian ni, simbol ni star, tak boleh. Dan identifier adalah case sensitive, macam saya mention tadi lah. Hello huruf besar ni, lepas tu hello huruf kecil semua, who am I, semua ni adalah unique identifier yang berbeza. Sebab walaupun berbeza huruf, dah berbeza dia punya capital ataupun tak pun dah berbeza. Okay, so rules for identifier, dia mesti begin dengan letter ataupun underscore. Okay, so satu lagi maknanya, dalam awak punya variable awak, identifier awak boleh juga guna underscore. So maksudnya apa? Okay, contoh Amir, awak punya nama, ni nama orang lah. So kita boleh mulakan juga dengan underscore Amir, pun valid lah.
So maknanya kita boleh mula dengan huruf ataupun kita boleh mula dengan underscore dan follow by combination of nombor, letter ataupun underscore. So biasanya inilah orang kata apa, recommend untuk guna identifier yang ada masuk lah. Sebagai contoh, kalau kita nak create satu function untuk display, mungkin kita kata apa tu, paparan, fungsi paparan, ataupun kita nak buat function, kita nak create satu identifier untuk variable untuk cari purata. So gunalah purata kan. Kalau kita guna Z, mungkin kita pun tak tahu apa maksud Z, so kita boleh guna purata kan, tak ada masalah, ataupun average. Okay, so evaluate the following. So antara yang ketiga ni, cuba tentukan mana yang valid, mana yang tidak. Cuba tentukan. Tengok ni boleh share dalam, boleh info, bagi tahu jawapannya dalam Telegram. Okay, so kemudian ni saya dah mention tadi, untuk documentation pun sama, kita boleh guna macam komen ataupun message lah. Okay. Then special keywords. So ada certain keyword ni dalam C++, dia dah reserve. So yang ini kita tak boleh gunakan dia sebagai variable, tak boleh guna. So kena make sure lah benda tu. Ni sebagai antara contoh dia lah. So mungkin untuk first time mungkin kita tak tahu, tapi tak apa, awak kena ni lah, mana yang awak rasa memang dah ada reserve, tak boleh, jangan guna. Kita gunalah bahasa-bahasa keyword-keyword yang lain. Okay, so kemudian ni, okay. Then next kita akan ni lah, kita tengok kepada data type. Data type. So data type saya akan buat yang part yang kedua lah. So tadi ada beberapa lah, identifier, kemudian keywords, comment ataupun message. Okay. Dan kemudian kita ada satu lagi, command untuk input ataupun output. Actually sekejap saya cuba move kan, kita ada tak command untuk input ataupun output. Okay tak? Okay, so dalam computer programming ada dua command yang penting lah. Kita ada input untuk input, satu lagi untuk output. Untuk output ni kita guna cout. Untuk input pula kita guna cin. Ini yang basic lah. So biasanya untuk cin, cout. So biasa so mungkin saya punya ni arrow tu mungkin terbalik lah, tapi tak apa. Okay, so ni saya akan terangkan lebih detail dalam video yang seterusnya lah. Okay, terima kasih.